diberi kepada insan yang tercinta. Jangan risau, Tudung.com ada penyelesaian yang tak dah semua. Just klik Pilih yang anda berminat, add to cart and purchase. kemudian parcel anda akan sampai ke rumah anda. Mudah bukan? Nak cantik, nak lawa. Tudung.com adalah pilihan yang terbaik untuk semua para wanita. Pengurusan Tudung.com terbagi kepada 4. Yang pertama adalah perancangan, di mana pihak Tudung.com membuat visi, misi dan objektif syarikat bagi memastikan semua perkara berjalan dengan lancar. Dan yang kedua adalah pengagihan, dibahagikan kepada 5 bahagian pengurusan. Yang pertama adalah pengurusan pesanan produk, pengurusan laman web, pengurusan stok, pengurusan perkhidmatan pelanggan dan juga pengurusan majlis showroom. Dan yang ketiga adalah kepimpinan, di mana pengurusi dilantik sebagai wakil, dibahagikan kepada 5 bahagian pengurusan yang saya sebutkan tadi. Jadi pengurus ini adalah bagi menghadiri mesyuarat tertinggi di antara ahli organisasi yang tertinggi bagi mencapaikan maklumat yang telah diberikan kepada ahli kerja di bawahnya. Dan yang keempat adalah pengawalan, di mana pihak Tudung.com akan melakukan pemerhatian terhadap strategi yang dilakukan sama ada ianya berjaya ataupun tidak. Jika ianya berjaya, maka pihak Tudung.com akan meningkatkan lagi strategi mereka ke peringkat yang lebih baik. Jika tidak berjaya, maka pihak Tudung.com akan mencari cara bagi membaiki strategi mereka. Bahagian pengurusan Tudung.com dibahagikan kepada 5. Yang pertama adalah pengurusan pesanan produk Tudung.com. Pelanggan boleh memilih tudung yang diminati di laman web Tudung.com, add to cart tudung yang dipilih, pilih pilihan pehantaran produk, bayaran boleh dibuat melalui online banking, kemudian admin akan mencetak pesanan dan menghantar produk mengikut pilihan pehantaran produk yang telah dipilih. Bagi luar negara, admin akan menghantar produk melalui International Express Delivery. Yang kedua adalah pengurusan laman web Tudung.com. Di dalam laman web Tudung.com terdapat beberapa button. Yang pertama adalah button homepage, di mana kita mempamerkan semua keluaran produk terbaru daripada Tudung.com. Dan button kedua adalah senarai kategori tudung, terdiri daripada by pastel, by pole, by pattern, floral design, wedding edition, premium edition dan customer section. Dan yang ketiga adalah button add to cart, di mana kita meletakkan produk yang telah dipilih. Dan yang keempat adalah button notification bagi pelanggan yang mempunyai akaun pengguna bagi laman web kami untuk menerima notis baru daripada Tudung.com. Dan yang keempat adalah button help, di mana pelanggan boleh mendapatkan nombor perkhidmatan pelanggan dan email Tudung.com. Dan sistem laman web Tudung.com ini beroperasi selama 24 jam kecuali terdapat masalah teknikal yang tidak dapat dielakkan. Yang ketiga adalah pengurusan stok Tudung.com. Kami mengambil stok kain daripada negara Vietnam, Indonesia, India, China, Pakistan, Perancis, Itali, Korea dan Jepun kerana ketulinan dan juga kualiti produk kain mereka. Pemprosesan tudung dilakukan di 5 kilang di Vietnam dan 1 kilang di Malaysia untuk custom made section. Setiap tudung Tudung.com dikeluarkan sebanyak 1000 helai bagi satu peringkat. Jika tudung tersebut mendapat sambutan yang banyak, maka tudung tersebut akan dikeluarkan sebanyak 5000 helai pada 5 peringkat. Kemudian tudung tersebut tidak akan dikeluarkan lagi kerana kami ingin mengekalkan standard premium bagi setiap pelanggan kami yang telah membeli tudung daripada Tudung.com akan merasakan bahawa tudung tersebut limited edition. Dan rekaan tudung baru akan dikeluarkan pada setiap 4 bulan dan akan dipamerkan di laman web Tudung.com. Yang keempat adalah pengurusan perkhidmatan pelanggan Tudung.com. Pihak Tudung.com menyediakan 5 nombor perkhidmatan pelanggan, membawa jumlah kepada 5 kaunter perkhidmatan pelanggan di pejabat yang disediakan bagi menjawab sebarang panggilan daripada pelanggan. Email Tudung.com disediakan bagi pelanggan di dalam dan juga di luar negara. Ianya beroperasi pada 8 pagi hingga 7 malam pada setiap hari Isnin hingga Sabtu. Respon email akan dilakukan di dalam jangka masa 8 pagi hingga 7 malam pada hari Isnin hingga hari Sabtu. Hari Ahad adalah hari cuti bagi semua pekerja Tudung.com. Dan yang kelima adalah pengurusan majlis showroom Tudung.com. Pada setiap 2 bulan, pihak Tudung.com akan memilih satu pusat membeli belah mengikut turutan negeri yang telah ditetapkan. Ianya adalah bagi mempamerkan produk daripada Tudung.com supaya pelanggan kami dapat melihat, sentuh dan memakainya secara fizikal. Ini adalah bagi mendapatkan kepercayaan pelanggan tentang kualiti kain daripada Tudung.com. Seterusnya adalah organisasi Tudung.com. Sebelum itu, apakah itu organisasi?
Organisasi merupakan sekumpulan manusia yang bekerjasama dalam melakukan tugas-tugas mereka demi mencapai satu matlamat yang sama. Tudung.com juga merupakan sebuah organisasi yang membangunkan perniagaan tudung. Organisasi yang ditubuhkan ini adalah sebagai bukti yang melambangkan bahawa segala proses dalam tudung.com ini adalah teratur bagi mencapai matlamat-matlamat yang telah ditetapkan. Berikut merupakan carta organisasi tudung.com. Dimulakan dengan Nur Syafiqah Izzati sebagai Ketua Eksekutif, Muhammad Syazmil, Pengurus Pasaran Perdagangan, Nur Syafiqah Iliani sebagai Pengurus Pasaran Pengguna Akhir, Nur Alisa Fatihah sebagai Pengurus Pasaran Pengguna Industri, Muhammad Izham Shah dan Nur Ain Hidayah ditugaskan sebagai Eksekutif Pemasaran, Nur Nisa Sabrina dan Rukayah sebagai Eksekutif Pengeluaran, Nur Afika Syazwani dan Parvin Terence sebagai Eksekutif Kewangan. Fungsi organisasi ini ditubuhkan adalah bagi menunjukkan hubung kait serta fungsi di antara satu bahagian, unit atau jawatan yang saling bekerjasama antara satu sama lain membangunkan tudung.com. Setiap syarikat mempunyai visi yang tersendiri. Begitu juga dengan syarikat kami, iaitu syarikat tudung.com. Visi kami adalah untuk menjamin keselesaan para wanita dan mengembangkan lagi jenama tudung.com di pasar di dunia. Kami di Tudung.com berpegang dengan 4 misi utama, iaitu kami menjanjikan layanan yang baik kepada setiap pelanggan dan menyediakan sistem operasi yang premium untuk memudahkan urusan pelanggan membeli produk di Tudung.com. Seterusnya, Tudung.com haruslah terus berkembang sejajar dengan pergerakan arus fashion dari masa ke semasa supaya menjadi simbolik kepada masyarakat bahawa dengan memakai tudung, kita akan kelihatan seperti individu yang mengikut peredaran zaman. Kemudian, Tudung.com juga akan berusaha untuk menjadi sebuah syarikat yang menjadi pemacu bagi menyebarkan pemakaian pakaian yang bertudung. Akhir sekali, Tudung.com akan memberikan keselesaan kepada setiap pelanggan yang membeli tudung bersama kami. Objektif Tudung.com yang pertama adalah untuk menarik minat wanita muslimah untuk memakai tudung mengikut syariat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah untuk menghasilkan tudung mengikut trend yang terkini. Yang ketiga, menghasilkan tudung yang berkualiti dan bermutu tinggi. Serta yang keempat adalah untuk mengeluarkan produk tudung yang ringkas, selesa serta menutup aurat. Selamat sejahtera, nama saya Parendran Ana Lelaki Ramasamy, nombor matrik saya 276839. Perancangan adalah fungsi pengurusan yang melibatkan menetapkan tujuan dan menentukan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Tudung.com telah menggunakan 3 perancangan, iaitu perancangan strategik, perancangan taktikal dan juga perancangan operasi. Apakah yang dimaksudkan dengan perancangan strategik? Perancangan strategik merupakan rancangan jangka panjang, iaitu 1 tahun hingga 5 tahun yang membuat keputusan jangka panjang mengenai arah keseluruhan organisasi. Pengurus perlu memberi perhatian kepada persekitaran di luar organisasi, berorientasikan masa depan, menangani keadaan yang tidak menentu dan sangat kompetitif. Tudung.com merancang untuk menembusi pasaran global, menjadi popular sebagai pilihan utama tudung yang berkualiti dan selamat kepada semua lapisan masyarakat beragama Islam, serta meningkatkan jualan dan juga mengurangkan kos pengeluaran tudung untuk menjalankan urusan perniagaan dan pengeluaran tudung masa 5 tahun akan datang. Dalam masa 5 tahun yang akan datang. Okey. Manakala perancangan taktikal adalah rancangan jangka pendek, iaitu 6 hingga 24 bulan yang dibuat untuk melaksanakan dasar dan rancangan strategik dan juga mengawasi dan menyelaraskan aktiviti pengurusan bawahan
membuat keputusan dengan kerap tanpa asas prosedur maklumat yang jelas. Tudor.com merancang untuk menembusi pasaran global melalui aktiviti promosi seperti iklan televisyen yang boleh meningkatkan reputasi tudung kepada semua lapisan masyarakat daripada pelbagai negara yang mempunyai penduduk Islam. Tudor.com telah menubuhkan pasukan untuk mengaji dan membuka pasaran asing. Selain itu, Tudor.com juga merancang untuk mengeluarkan produk dan desain yang baru dengan menjalankan penyelidikan dan pembangunan, iaitu R&D. Memeriksa setiap produk yang dikeluarkan sebelum produk tersenarai di pasaran, dan khidmat pelanggan Tudong.com juga akan menyelesaikan dan memenuhi keperluan dan masalah pelanggan supaya tudung dapat menjadi pilihan utama masyarakat Islam. Tudor.com juga menetapkan matlamat untuk menjual 100 helai tudung dalam sehari dengan melakukan tinjauan pekerja setiap hari untuk mengukurkan kaedah penjualan yang berkesan. Membuka kursus penjualan kepada pekerja untuk meningkatkan teknik mereka menjual tudung kepada meningkatkan jualan syarikat. Perancangan operasi adalah rancangan jangka pendek, iaitu 1 hingga 52 minggu yang menetapkan tugas harian langsung kaki tangan, bukan pengurusan dan keputusan sering dapat diramalkan mengikut prosedur-prosedur rutin yang ditentukan dengan baik. Tudor.com telah menetapkan beberapa target belanjawan dan prosedur yang perlu diikut dan dicapai oleh pekerja dalam tugas harian mereka. Target pengeluaran dan jualan tudung. Target pengeluaran tudung sehari adalah 350. Kos pengeluaran bagi sehelai tudung adalah RM10. Harga pasaran RM15. Jualan sehari adalah RM220. Jualan sebulan adalah RM6,600. Manakala jualan setahun adalah RM8,300. Bilangan pekerja yang diperlukan oleh setiap jabatan adalah Jabatan Pemasaran memerlukan 3 orang pekerja, manakala Jabatan Kewangan perlukan 2, Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan serta Jabatan IT memerlukan 1 orang, manakala Jabatan Sumber Manusia memerlukan 2 orang, Jabatan Operasi memerlukan 3 orang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Ruqayyah Basir. Nombor metrik saya ialah 281183. Okey, pada kali ini kita fokus pula kepada pengorganisasian. Secara ringkasnya, pengorganisasian merupakan pemprosesan mengatur serta menyusun sumber manusia serta sumber-sumber lain yang berada dalam perniagaan. Okey, untuk mencapai matlamat perniagaan tersebut. Okey, pertama sekali, kenapa pengorganisasian ini amat penting kepada sesebuah organisasi? Okey, untuk mengatur rantaian arahan yang tepat dan baik. Okey, sebagai contoh, saya beri contoh kepada Tudung.com sendiri. Dalam Tudung.com, seperti yang terpapar di skrin, adalah merupakan struktur organisasi Tudung.com sendiri. Okey, setiap jawatan atau setiap pangkat telah diberi dan disenaraikan apakah tugasan ataupun apakah yang perlu dilaksanakan oleh setiap jabatan agar arahan serta tugasan tidak bertindih dan tidak berlaku kekeliruan antara jabatan. Sebagai contoh, jika Jabatan Kewangan tidak akan melakukan tugasan seperti perakaunan, bajet dan lain-lain berkaitan dengan kewangan. Namun berlainan pula dengan pemasaran. Jabatan Pemasaran pula akan melaksanakan tugasan ataupun kerja-kerja berkaitan dengan media sosial, iklan untuk mempromosikan lagi Tudung.com. Jadi di sini kita dapat lihat, jika pengorganisasian itu dilaksana dan dirancang dengan tepat, maka matlamat organisasi tersebut dapat dicapai oleh organisasi tersebut. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Seterusnya, kepimpinan ataupun leading. Kepimpinan ialah satu proses di mana pengurus cuba mempengaruhi gelagat pekerja agar mereka dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan efektif dan efisien demi mencapai matlamat organisasi. Setiap ketua atau pengarah memerlukan gaya kepimpinan yang bagus. Gaya kepimpinan bermaksud kaedah atau pendekatan yang digunakan oleh seseorang pemimpin untuk mempengaruhi subordinatnya. Gaya kepimpinan tersebut akan mempengaruhi sikap pekerja mereka untuk bekerja dengan lebih baik. Kepimpinan dalam Tudung.com. Peringkat ketiga dalam pengurusan ialah kepimpinan. Dalam Tudung.com, Nur Syafiqah Izzati binti Hasbawari merupakan pemegang jawatan tertinggi dalam perniagaan, juga merupakan ketua pegawai eksekutif. Sebagai seorang pemimpin atau ketua dalam syarikat, Nur Syafiqah banyak menghabiskan masa untuk berhubung dengan pekerja-pekerja dalam Tudung.com. Beliau berhubung dengan pekerja-pekerja sendiri untuk memastikan para pekerja menjalankan tugas dengan baik serta meningkatkan moral pekerja. Kepimpinan Tudung.com. Yang pertama, komunikasi antara pekerja. Dalam komunikasi antara pekerja, dalam aspek kepimpinan, komunikasi merupakan alat yang sangat penting dalam sesebuah syarikat. Nur Syafiqah yang juga merupakan pegawai tertinggi dalam Tudung.com, beliau perlu mengambil berat hal-hal pekerja dengan menjaga komunikasi dalam syarikat. Yang pertama, komunikasi lisan. Semua bentuk percakapan dari mulut merupakan komunikasi secara lisan. Komunikasi ini merangkumi sebarang perbincangan, komunikasi secara depan atau melalui telefon. Antara penyebab Tudung.com mengekalkan hubungan adalah disebabkan komunikasi secara lisan. Yang kedua, komunikasi secara bertulis. Selain daripada komunikasi lisan, Tudung.com juga mengamalkan komunikasi secara bertulis. Komunikasi ini diwujudkan bagi mereka yang kurang berkeyakinan untuk meluahkan pendapat atau masalah secara lisan ketika sesi berdialog. Seterusnya, memberi motivasi. Motivasi sangat penting dalam sesebuah organisasi. Sebagai seorang pemimpin dalam Tudung.com, Nur Syafiqah perlu memastikan pekerja beliau sentiasa memiliki motivasi yang semangat yang cukup dalam menjalankan tugas. Yang pertama, motivasi dari segi fisiologi. Keperluan fisiologi merujuk kepada keperluan asas manusia. Tudung.com menyediakan keperluan yang secukupnya untuk pekerja-pekerja seperti makanan, air serta udara yang bersih. Untuk makanan dan air, syarikat menyediakan kafe untuk pekerja-pekerja meluangkan masa rehat di sana. Yang kedua, keselamatan. Keperluan keselamatan mengelakkan pekerja-pekerja daripada melakukan aktiviti yang mencederakan atau keselamatan ketika bekerja. Yang ketiga, sosial. Keperluan sosial ialah keperluan untuk bergaul dengan masyarakat atau pekerja-pekerja dalam Tudung.com. Seorang individu tidak dapat hidup sendiri. Setiap mereka memerlukan rakan-rakan atau kumpulan untuk berinteraksi. Keperluan ini wujud setelah keperluan fisiologi dan keperluan keselamatan sudah dipenuhi. Yang keempat, perhargaan ataupun keperluan esteem. Perhargaan atau keperluan esteem merujuk kepada keperluan untuk mendapat atau menerima penghargaan diri, penghormatan dan status yang diiktiraf oleh pihak lain. Yang kelima, hasrat diri atau aktualisasi diri. Keperluan ini melibatkan seseorang individu menggunakan segala bakat dan potensi yang ada pada dirinya untuk mencapai apa yang dihajati yang memberikan kepuasan tertinggi bagi individu tersebut. Yang seterusnya, gaya kepimpinan. Tudung.com mengamalkan gaya kepimpinan, iaitu gaya kepimpinan demokratik. Gaya kepimpinan ini merujuk kepada gaya kepimpinan di mana subordinat dilibatkan dalam proses membuat keputusan, tetapi keputusan akhir dibuat oleh pengurus. Pengawalan bagi Tudung.com. Pengawalan adalah proses pemantauan prestasi dan pengambilan tindakan bagi memastikan segala hasil dan objektif yang telah ditetapkan berjaya dicapai. Proses kawalan dalam sesuatu organisasi juga adalah untuk menentukan atau menjamin kegiatan yang dijalankan terarah kepada pencapaian matlamat yang telah ditetapkan. Jadi bagi Tudung.com juga turut melakukan pengawalan bagi memastikan segala apa yang telah dirancang dan ditetapkan berjaya dicapai seperti yang telah dijangkakan. Kepentingan pengawalan dalam Tudung.com adalah untuk memastikan objektif yang ditetapkan mampu dicapai. Selain itu,
Kepentingannya adalah untuk ukur prestasi pengurus dan juga pekerja yang terlibat secara langsung dengan tudung.com. Selain itu, kepentingannya adalah untuk sebagai langkah persediaan bagi menghadapi sesuatu perubahan. Jenis pengawalan yang dilakukan dalam tudung.com adalah kawalan awalan, iaitu kawalan ini dilaksanakan sebelum berlakunya sebarang aktiviti dimulakan dan sebelum berlakunya kerosakan. Biasanya kawalan awalan adalah untuk kawal aktiviti yang melibatkan penggunaan mesin ataupun peralatan. Seterusnya adalah kawalan semasa. Kawalan semasa ni melibatkan tindakan pemulihan, pembetulan serta pengubahsuaian selepas kerosakan yang berlaku. Bagi tudung.com, pemeriksaan terhadap sampel kualiti kain dilakukan untuk mengenal pasti sebarang kerosakan. Jadi, tindakan pembetulan yang sesuai akan diambil berdasarkan punca kerosakan yang telah dikenal pasti. Selain itu adalah kawalan selepas. Kawalan ini hanya dilakukan selepas aktiviti tamat. Melalui keadaan ini, tudung.com dapat mengetahui sama ada kualiti keluaran tudung yang dihasilkan itu menempati perancangan ataupun sebaliknya. Kesannya, sebarang kesilapan yang berlaku dapat dikenal pasti. Proses pengawalan bagi tudung.com ada 4, iaitu pertama, menentukan standard. Standard ini merupakan asas penting untuk nilai matlamat serta objektif yang ingin dicapai. Tudung.com bermatlamat untuk hasilkan tudung yang berkualiti tinggi serta menutup aurat, bertujuan untuk menarik minat semua wanita. Selain itu, mengukur pencapaian. Pengukuran pencapaian dijalankan untuk mengetahui tahap pencapaian tudung.com sepanjang pelaksanaannya. Pencapaian yang berjaya diperolehi oleh tudung.com juga akan diukur secara berkala dan berterusan, tidak kira dari jenis kain yang digunakan ataupun dari jenis kepuasan hati pelanggan dengan penggunaan tudung itu. Proses seterusnya adalah membuat pembandingan antara pencapaian sebenar dengan standard. Perbandingan yang dibuat adalah bertujuan untuk ukur keberkesanan proses kawalan yang dijalankan oleh tudung.com. Proses akhir adalah mengambil tindakan pembetulan. Tindakan pembetulan ini hanya akan diambil sekiranya berlaku penyelewengan yang besar dalam tudung.com. Jika semua faktor yang dinilai itu tidak capai standard, akan diubah suai. Tapi jika tiada penyelewengan yang berlaku, aktiviti akan diteruskan seperti biasa dan tiada tindakan susulan yang akan diambil. Daripada perancangan yang telah kami hasilkan, tudung.com bakal dikelolakan oleh kumpulan kami yang terdiri daripada 10 orang ahli yang berwarasan tinggi di dalam bidang fashion dan pengurusan sebagai teras perniagaan kami. Penubuhan syarikat ini merupakan sebuah perniagaan dari jenis sendirian berhad yang mana menjalankan perniagaan fashion iaitu pakaian dan aksesori yang lebih menumpukan kepada golongan wanita sebagai target pasaran kami. Perniagaan kami akan lebih tertumpu kepada penjualan pakaian dan aksesoris seperti tudung. Konsep penjualan kami pula adalah terdiri daripada pemasaran secara atas talian dengan menggunakan platform media sosial seperti Facebook dan juga Instagram. Dengan adanya kemahiran dan kepakaran dalam bidang pengurusan dan perniagaan, kami bakal memperkenalkan koleksi tudung yang berkualiti dan juga harga yang berpatutan yang sesuai dengan setiap lapisan umur masyarakat. Pihak kami juga berpendapat bahawa syarikat kami mampu mengerak langkah jauh dalam bidang perniagaan ini dan juga mampu membuat perniagaan dari segi persaingan yang sihat dengan syarikat-syarikat yang lain yang turut berada dalam pasaran. Syarikat kami yang diberi nama tudung.com juga amat yakin dengan penerimaan pelanggan terhadap kualiti produk dan juga servis kami.